arcoiris, Orselinda também, Orselinda. Let's cook. Tada, so ini kita punya mi goreng udang galah kita, or in English they call river lobster. Kita bagi telur mata kerbau, ada hiasan, dan ini kita nampak ni, kita tunjukkan dia. Wala mame. Nampak tu. So kita nak makbangkan dia sebab hari ni kita macam biasa kita ada topik didikan chapter yang seterusnya untuk LGBTIQ. Okay? Ya, saya tak perlu zoomkan, okay? Oh Lord, we thank you for the gift of your bounty, which we enjoy at this table. As you have provided luck for me in the past, so may you sustain me throughout my life. While we enjoy your gift, may we never forget the needy and those in want. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Apa khabar anda semua? Hari ni kita tak masak, kita makan, kita mukbang. Sebab sejak kita sekarang ni, saya dalam proses untuk buat video yang berilmiah kepada pendidikan juga kepada anda kat luar sana. Mungkin anda dekat luar sana dah tahu, dah biasa berborak, dah biasa bercakap tentang LGBTIQ, tetapi dekat negara Malaysia ni kebanyakan mereka banyak lagi yang kurang berpengetahuan tentang LGBTIQ. Jadi hari ni sambil kita mukbang, saya pun ada buat satu dekat playlist, satu kolom yang akan bercakap mengenai LGBTIQ. Kita bersembang-sembang dan memberikan pandangan kepada LGBTIQ. Saya bukan sebagai pihak yang condemn, saya tidak condemn, tapi saya adalah pihak yang pro untuk mereka kat luar sana sambil-sambil masak, sambil-sambil mencuba kita punya saya punya resepi yang sedap-sedap tu. Bolehlah you mendengar, tak kurang, tak salah kalau mendengar tentang LGBTIQ. Okay? So jumpa makan semua. Ni adalah mi goreng udang galah. Mi goreng biasa tapi kita letakkan udang galah, udang baby udang galah tu yang satu pieces RM1, belilah 20 ketul kat situ ya. Masak memang sedap bukan nak puji diri, tapi memang sedap Jadi hari ni kita buat cerita yang seterusnya tentang LGBTIQ. Okay? Kepada mereka yang tak suka, bolehlah skip video ni. Tapi bagi mereka yang rasa santai-santai nak dengar, masak-masak sambil makan kita cakap pasal LGBTIQ, sebab kita cuma ada ruang-ruang dekat media sosial je untuk kita bercakap mengenai LGBTIQ. Sebab kalau kita nak cakap dekat kerajaan ataupun TV ataupun media sosial government, kita tak ada peluang Tapi inilah peluang yang kita ada, kita gunakan untuk semua yang mereka-mereka LGBTIQ kat luar sana. Tidak mengira apa bangsa, apa keturunan, apa agama, kamu ada hak yang saksama seperti mereka, okey? Jadi pertama sekali saya nak cerita tentang tahniah kepada kita hidup berjiran kita hidup bermasyarakat, kita ada jiran jiran kita adalah Singapura Singapura yang walaupun mungkin dah terlambat untuk saya ucapkan tahniah ataupun syabas kepada negara Singapura atas Perdana Menteri dia Mr. Lee Mr. Lee yang apa Mr. Lee lah, saya panggil Mr. Lee Mr. Lee Siang Long, ada Long tak? Aku tak tahu nama dia apa, kalau salah aku minta maaf tapi saya panggil Mr. Lee yang telah mengumumkan repeal untuk Akta 377A yang pernah diberikan oleh kerajaan British ataupun kerajaan Kristian
yang menjajah dekat tanah Melayu pada satu ketika dulu. Okay? Singapura adalah sebuah negara yang rapat dengan Amerika dan merupakan negara first class. Macam mana tu negara first class tu? Katakanlah negara first class, rakyat mereka berfahaman jumud ataupun berfahaman ketinggalan zaman. Jadi kalau negara first class ni dia mestilah semua ada kat situ baru nama negara first class. Bukan pembangunan je, tetapi tamadun manusia juga kena serentak bangun dengan pembangunan di Singapura. Tak macam kat Malaysia, macam yang pelawak tu kata dekat Malaysia ni dia dah keluar daripada Malaysia 40 tahun, dia dah jadi negara first class country. Negara first class ni mana negara first class? Negara first class macam Amerika, macam London, macam Australia, tu negara first class. Malaysia dah dekat 100 tahun masih negara membangun, development country. Sebab sebelum dia nak mewujudkan sebuah negara yang first class, dia kena mewujudkan tamadun, kemanusiaan dulu yang harus dibentuk supaya dia boleh selari dengan kemajuan yang akan dicapai. Tapi oleh kerana di Malaysia diperintah oleh sebuah kerajaan yang mungkin kan, saya tak bercakap mungkin agama mereka. Jadi mereka mendidik melalui kepercayaan agama tu tak betul. Dia kena beza antara the reality dengan yang fantasy. Teologi adalah satu ilmu ketuhanan yang kita tak boleh buktikan depan mata kita. Tapi apa yang berlaku kat dunia ni adalah benda yang the realistic, benda yang depan mata kita. Setiap orang ada agama, setiap orang ada kepercayaan mereka. Saya hari ini tidak akan bercakap tentang keagamaan sebab belum masanya untuk saya masukkan dalam keagamaan. Saya akan bercakap mengenai satu bentuk yang depan mata kita dulu, yang bukti yang depan mata kita dulu. Sebelum kita nak bercakap tentang keagamaan, bercakap tentang teologi. Teologi ni maksudnya, teo tu maksudnya Tuhan, ilmu ketuhanan. Kita nak bercakap pasal dosa, pasal pahala, pasal syurga, pasal neraka, pasal hantu, jin, polo, setan. Itu semua benda yang kita satu bentuk yang luar daripada kotak pemikiran manusia. Ya. Dan kita nak bercakap tentang benda yang ada kat depan mata ni. Ada kat depan mata yang real, yang kita kena kaji dulu sebelum kita buka dalam kitab, kita tengok dalam kitab. Kalau dia adalah kitab yang betul, the original kitab yang perkataan atau firman Tuhan, maka jangan risau. Mesti ada dan tak akan silap. Jadi hari ini saya akan bercakap tentang yang the real dulu. Okay? So kerajaan Singapura mengatakan bahawa dia dah repeal balik untuk mengubah balik Akta 377. Tidak ada kesalahan untuk mereka lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan yang dianggap sebagai jenayah. Sebab kerajaan tidak boleh memaksa rakyat. Kerajaan bukan tugas kerajaan untuk menentukan rakyat nak makan apa yang perlu dimakan, babi, anjing, apa yang perlu dipakai, apa yang perlu dikata, apa yang dia nak berkongkek macam mana, dia nak berkahwin macam mana, itu bukan kerja kerajaan. Tapi kerajaan adalah untuk membentuk bagi rakyat dan membangunkan negara dan membantu rakyat. Itu adalah kerajaan. Bukannya sibuk pasal hal urusan dia nak kongkek macam mana, dia nak main dengan siapa, dia nak urusan set, itu bukan. Itu bukan urusan kerajaan. Itu adalah hak peribadi dan hak asasi manusia, fitrah manusia yang kerajaan kena sediakan, bukan condemn mereka. Itu satu. Yang keduanya, satu ketika dulu sebagaimana yang negara Singapura kata, dia dinasihatkan oleh pihak court mahkamah daripada negara dia, mengatakan mesti kena fikirkan untuk meluluskan Akta 377 sebab akan menjadi masalah besar kepada negara dan juga kerajaan suatu masa nanti. Ini kerana apa? Ini kerana LGBTIQ telah dibuktikan melalui sains dan teknologi. Okey, sekarang kita masuk dalam bidang sains dan teknologi. Okey. Apa bukti yang mengatakan kalau dia gay? Adakah daripada DNA dia, genetik dia, kromosom dia, ataupun apa yang membuktikan bahawa dia adalah gay? Bagi saya, apa tu gay? Kita boleh cakap LGBTIQ sebab LGBTIQ ni merangkumi semua, lelaki, perempuan, podap, semua ada kat situ. Tapi kita ambil gay .
What is gay? Gay adalah kalau bahasa dia punya bahasa secara susunan ayat dia, gay adalah seorang lelaki homoseksual yang tertarik hati dengan pasangan sejenis mereka sahaja. Itu maksudnya gay. Tapi untuk mudah kepada anda, kadang-kadang kita kat Melaka ni, kita kena cakap direct. Yang benda yang senang untuk kita faham ialah gay dia tak akan main ni. Gay dia tak akan main ni. Kalau gay main benda ni, maksudnya dia bukan gay. Walaupun sekalipun dia bukan gay. Dia termasuk dalam kategori yang selain, sama ada bisexual atau transgender atau intersexual ataupun dia adalah seorang queer. Tapi kalau gay, dia tak main benda ni. Dia tak berkongket dengan ni. Dia hanya ini dengan ini. Ini. Faham eh? Dan kalau bisexual pula, dia dua-dua. Bisexual ni dia ada macam-macam kategori. Bisexual dia ada, dalam kategori bisexual tu dia ada polysexual, pansexual, omnisexual, yang termasuk dalam kategori bisexual. Kalau lesbian pula, lesbian adalah seorang wanita yang homoseksual yang tertarik hati dengan pasangan sejenis mereka sahaja. Maksudnya kalau dia bukannya pengkit, bukan nak jadi lelaki, tetapi dia nak dia adalah seorang perempuan yang cantik, perempuan yang lawa, tapi dia hanya boleh melakukan seks dengan perempuan saja. Dia tak boleh dengan lelaki. Dia tak tadah baldi ke selori ke tadah kat situ, berair kat situ tengok benda Allah tu, tidak. Ya, dia tak minat. Dia minat kepada pasangan saja, maksudnya terbalikkan. Okay. So kenapa perkara macam ni berlaku? Why that happen? Okay. Sebenarnya, saya nak cerita, saya cerita ringkas sebab you boleh tanya dengan doktor, sebab kita benda-benda kalau you sakit ke apa ke, you kena tanya dengan doktor. Ya, kepakaran dalam bidang sains dan teknologi yang dalam bidang biological manusia. Gay adalah seorang lelaki yang berjasadkan dia adalah seorang lelaki, jantina adalah lelaki, tetapi biologicalnya ada benda yang kita kena tengok secara fizikal dia nampak. Okey, nampak dia adalah seorang lelaki, tegap, gagah, perkasa. Tapi sebenarnya dia tak minat kat perempuan, dia minat kat lelaki. Ya, jadi kenapa benda tu boleh berlaku? Ini kerana adalah dari segi pembentukan sejak daripada janin lagi, sewaktu ibu kita mengandungkan kita. Jadi kalau seorang doktor, ini apa yang saya cerita secara ringkas. Jadi bila seorang doktor, bila seorang perempuan itu mengandungkan seorang anak, katalah dia mengandungkan anak lelaki. So anak lelaki, sebab asal janin itu adalah seorang perempuan. Semua janin adalah perempuan. Dia bukan lelaki. Tetapi setelah dibentuk beberapa minggu, dia akan membentuk janin lelaki atau perempuan bergantung kepada hormon testosteron ataupun hormon estrogen dia. Tetapi asalnya adalah perempuan. Jadi bila dia dah membentuk sebagai seorang lelaki, ibu itu akan mengeluarkan, merembeskan hormon estrogen ataupun testosteron dalam otak lelaki itu untuk membentuk otak dia, sama ada banyak untuk estrogen ataupun testosteron. Tapi kalau seandainya lelaki tu dia punya pembentukan otak dia tu, ibu dia terlebih bagi hormon estrogen, maka dia akan dia punya, ada orang kata yang kita scan, kita tengok otak dia, kadang-kadang hemisfera, otak ni ada bahagian lubang hemisfera, dia sebelah kanan, kalau lelaki sebelah kiri. Jadi for the gays people ni, kadang-kadang dia punya hemisfera dia sebelah kanan, dia jadi macam perempuan, tapi dia jasad dia lelaki. Ya, kalau lesbian, dia hemisfera dia sebelah kiri, tapi jasad dia perempuan. Jadi dia macam lelaki tapi dia perempuan, tapi jantina dia perempuan tapi otak dia lelaki. Jadi keinginan dia adalah lelaki. Jadi dalam tubuh badan manusia ni, kita dipengaruhi oleh otak. Otak memainkan peranan penting untuk menentukan kita boleh bercakap, kita boleh makan, dan juga fungsi-fungsi jantung, buah pinggang and everything. Itu semua bergantung kepada otak. Dia macam CPU. Macam CPU komputer. Brand yang sama, tetapi kalau you programkan dia jadi lain, dia akan jadi lain. Ya. Okey. Rangsangan terhadap organ sel itu dipengaruhi oleh otak yang Tuhan jadikan sejak dalam perut mak dia lagi. Ya? Bukan kesalahan mak dia, bukan kesalahan bapak dia, tapi Tuhan yang menjadikan dia.
You boleh kaji lagi, you boleh baca lagi, banyak yang buat research lagi sebenarnya. Jadi bila kita nak melakukan set ni, kita akan teruja dan otak kita akan memain ting, otak kita, dan dia akan merangsang kepada organ set kita. Faham tak organ set kita? Jadi bila merangsang kepada organ set kita, itu dipengaruhi oleh dopamin. Ada dopamin. Dopamin ni yang akan menentukan bagaimana organ set dan set itu berfungsi. Saya tu bukan doktor, tapi saya cerita sikit je lah. Yang you kena kaji, you kena belajar lagi. Tapi jadi setiap orang ni, macam awak seorang lelaki straight, seorang lelaki straight, bila you melihat perempuan, dopamin ni, otak you akan bekerja, ting, dan benda tu akan naik. Tetapi yang sebelah ni, dia tak boleh. Because dia tengok perempuan, nothing. Even perempuan tu bogel depan mata dia, sekalipun pegang, dia tidur sama-sama, tidak ada kes rogol yang berlaku. Kalau kat dunia ni, semua gay, maka tidak ada kes rogol yang akan berlaku. Because dia punya dopamin dia tidak berfungsi untuk itu. Ya. Jadi ini adalah semula jadi yang Tuhan jadikan dekat dunia. Bukan boleh dibuat-buat. Sebab tu saya kata, dan ada yang baru-baru ni, orang kata ada teori pasal uncle gay, lepas tu pasal ibu yang banyak melahirkan anak lelaki. Macam saya, ibu saya banyak melahirkan anak lelaki. Jadi kebarangkalian untuk anak dia ada gay tu akan berlaku. Sebab ibu, hormon ibu akan bercelaru untuk mengeluarkan hormon estrogen, tapi dia banyak ambil testosteron daripada bapa. Maka dia akan jadi gay, ya, atau bisexual, ataupun transgender, ataupun lesbian. Ya, tu penerangan serba sedikit. Kita makan kita punya udang galah. Ya, tapi ada orang para saintis, ada yang mereka pergi ke overseas. So diorang kena pergi check lah, pergi check doktor, untuk kalau ada duit lah, kalau ada duit pergi check doktor, untuk check you punya genetik you ke, you punya otak you ke, saiz otak you, kena x-ray, kena scan ke situ, untuk membuktikan bukti-bukti dari segi klinikal, daripada klinikal, ataupun bukti-bukti daripada medical dan biological manusia bahawa you adalah LGBTIQ. Tapi bila menjadi doktor ni, you kena cakap benda yang berasaskan kepada bukti sains dan teknologi. Dan selepas itu you kena aplikasikan, you kena applykan dalam you punya agama you lah, kalau agama you ada lah. Tapi kalau agama Kristian memang ada. Agama Kristian kita memang ada sejak daripada awal lagi. Ya, Jesus sendiri, ya, para sahabat bertanya kepada Jesus Christ, wahai Tuhan, bagaimana jika lelaki dengan perempuan mereka berkahwin? Dan Jesus kata tak boleh bercerai, tak boleh bercerai-berai. Kalau bercerai-berai maka dia akan dilaknat, ataupun mungkin dia boleh dihukum rejam sampai mati. Jadi para sahabat tu bercakap lah, kalau macam tu takutlah kita orang nak kahwin kan. So Jesus berjawab, ayat yang seterusnya Jesus kata, sesungguhnya aku nak bagi tahu kepada engkau satu perkara. Kalau aku bagi tahu kepada kamu, mungkin kamu tidak akan dapat menerimanya. Kerana kalau kita bagi tahu dekat orang yang straight, lelaki straight, sukar untuk dia menerimanya. Because dia tidak berada kat tempat kita. Jadi Tuhan berkata, sesungguhnya kalau aku bagi tahu kepada kamu, mungkin kamu sukar untuk menerimanya. Kerana sesungguhnya Tuhan ada menciptakan, maksudnya dia ada menciptakan orang yang dinamakan sebagai unik. Unik ni maksudnya orang yang fizikal dia berbeza dengan dia punya biological dia. Macam kita lah, LGBTIQ adalah unik. Mereka berbeza dari segi biological dia. Ada orang yang unik, dia adalah kasim. Kasim ni maksudnya mereka yang dia potong habis dia punya konik dia, ataupun dikasih konik dia supaya dia tak bekerja untuk bekerja untuk sultan, ataupun pada zaman dulu pembesar-pembesar. Dan ada juga kasim yang macam transgender, ataupun pondan-pondan yang bergaya seperti perempuan. Mereka adalah unik, ya. Dan sesungguhnya unik ni ada 3 kategori. Satu, sama ada unik ni dia sejak dalam perut mak dia lagi memang dia macam tu. Maksudnya kalau LGBTIQ ni biasanya dia sejak dalam perut mak dia lagi memang dijadikan begitu, bukannya dia saja-saja nak jadi macam tu. Ya, maksudnya sejak dalam perut mak dia lagi memang Tuhan dah jadikan dia begitu. Maksudnya mereka adalah unik, ya. Ataupun dengan kehendak, ataupun dengan
orang lain yang menjadikan dia macam tu. Maksudnya kalau orang lain yang menjadikan dia macam tu, maksudnya macam kasih, macam dikasih dia nak kerja dekat istana ke, dipotong habis ke, ataupun dia nak menjadi apalah, duduk kat bidang yang apa yang untuk supaya dia potong habis kunyit dia menjadi unik, dia menjadi unik. Orang lain yang menyebabkan dia macam tu, ataupun dengan sebab kehendak hatinya sendiri dia nak jadi macam tu. Sesungguhnya mereka-mereka ini juga berada dalam kerajaan Tuhan. Maksudnya dalam kerajaan Tuhan tu maksudnya di dalam syurga. Mereka juga berada dalam syurga. Ya, ada ayat dia kena bagi orang Kristian, kena check ayat tu, kalau you kena tanya kat padri ke dekat pastor, betul ke tak betul ayat tu ya. Jadi unit ni adalah fizikal, tidak sama dengan biologi. Macam transgender, badan lelaki tetapi DNA perempuan. Macam tu. Kalau dia mati terbakar rentung, orang nak test, sekali check dia punya DNA dia perempuan, tapi dekat IC lelaki. Jadi yang akan tinggal adalah DNA, yang jasad akan hancur, tetapi DNA ataupun biological manusia tu yang bersifat kekal, yang boleh kita buktikan. Tapi akan hancur jugalah, semua benda akan hancur kecuali Tuhan dan juga roh manusia. Saya memang dulu ambil hormon testosteron sebab saya kekurangan hormon testosteron sejak daripada lahir lagi, ya. Dan sampai sekarang, tapi sebab hormon testosteron ni mahal, ya, hospital tak bagi, kena beli sendiri. Jadi saya tak makan pun, ya. Tapi mungkin kalau saya perlu nanti saya akan ambil jugalah. Dan kalau kita nak pergi ke overseas, macam saya nak pergi ke overseas, dan saya nak mohon untuk permanent resident, dan saya katalah saya nak pergi, kalau macam diorang bertanya, katalah naik mahkamah, okey, buktikan. Dia orang nak bukti yang mengatakan bahawa you adalah gay. Jadi macam mana nak buktikan bahawa you adalah gay? Jadi zaman dulu kalau nak buktikan yang dia gay, dia kena bawa couple, buat pasangan lelaki bercium mulut ke, berpelukan ke, gambar dia ada pasangan lelaki. Okey, itu dapat buktikan bahawa dia gay. Tapi zaman sekarang kita dah moden, pergi je dekat hospital. Pergi hospital, tapi kos dia mahal lah. Kerajaan Malaysia pun tak mampu untuk mengeluarkan kos untuk kita nak check satu orang satu, kena check doktor kan. Dia punya ambil darah dia, ambil sampel darah dia, ambil sampel darah mak dia. Lepas tu nak kena check x-ray semua kan. Okey, menunjukkan bahawa dia gay or not gay. Jadi kalau transgender lain lah. Transgender dia kena check sama ada DNA dia perempuan ke DNA dia lelaki. Sama juga, dia kena buktikan bahawa dia adalah transgender, baru doktor akan bersetuju untuk membuat dia pertukaran jantina kepada transgender, sebab dia memang transgender. Jadi benda ni memang dapat dibuktikan melalui sains dan teknologi. Dan menjadi seorang doktor, you kena bercakap benda yang the true, yang sebenar-benarnya, bercakap mengenai sains, bukannya bercakap tentang ketuhanan. Sebab apa? Bila kita bercakap tentang ketuhanan, siapa yang menjadikan dia adalah Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia. Jadi kita berbalik semula kepada penciptaan Tuhan. Kita tunjuk Tuhan, kita lihatlah kepada tumbuh-tumbuhan, lihatlah kepada binatang-binatang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kita pun mengetahui bukannya binatang itu jantan betina saja Tuhan jadikan. Kecuali orang yang bodoh yang mempercayai tanpa mengkaji, maka terpaksa kena kerja dekat zoo negara. Semua pakar-pakar yang jadi zoologi kat situ nak kerja kat zoo negara untuk belajar tentang binatang-binatang yang dijadikan. Ya. Okey, kita ambil contoh yang very simple, binatang yang paling dekat dengan kita. Okey, binatang yang paling dekat dengan kita adalah ayam. Sehari-hari makan ayam. Jadi saya nak tanya kepada awak, ayam tu dia main poke ke? Dia main poke ke? Ya, ayam tak main poke, ayam berjubok hari-hari. Ya, bertinggik dia berjubok. Kat gambar tu saya ada tunjuk gambar tu berjubok hari-hari. Jadi kadang-kadang ayam ni dia berjubur dengan laki ya, jantan, maksud ayam jantan dengan ayam betina. Tapi persoalan sekarang dia kata itu ada ayam jantan yang betina. Persoalan ni sekarang ni, dia main poke ke dia main jubur? Dia main poke ke dia main jubur? Dia main poke ke dia main jubur? Jadi Tuhan menjadikan ayam berjubur hari-hari.
Adakah kita kata, okey, ayam tadi berjubur. Kalau ayam berjubur, masuk penjara. Jadi sekarang ni persoalan kepada saya ialah, kita orang yang menghalang ayam berjubur masuk penjara ke ataupun ayam berjubur masuk penjara? Jadinya orang yang menghalang ayam berjubur itu masuk penjara. Sebab ayam memang dijadikan fitrah, fizikal dan biologikal dia adalah berjubur setiap hari. Dia bukannya babi. Kalau babi boleh masuk ni, pisang masuk dekat kerang, pisang masuk kat kerang. Babi pun pandai buat pisang konik masuk kat puk kat situ ya. Hari-hari dia buat kat situ. Jadi something like, bukan itu saja, binatang-binatang juga ada asexual, ada yang jantan dengan jantan, ada perempuan dengan perempuan. Sekarang kita bercerita tentang binatang-binatang yang kluster-kluster binatang-binatang. Sekarang kita bercerita tentang binatang-binatang yang LGBTIQ, yang gay and everything, supaya kita faham. Okay, firstly kita kena tengok ayam. Ni adalah ayam. Nampak ni ayam sedang bertenggek. The chicken mating. Ya, dia kalau yang kat bandar-bandar tu yang tak tahu macam mana chicken mating. Bentuk dia macam ni, dia jubur dengan jubur kat situ. Ni saya tunjukkan kat sini dia punya organ sac dia, nampak ni. Organ sac dia tak ada puki jadi ayam dia melakukan seks dengan jubur. Dan jubur ni akan merembeskan dia punya sperm ke dalam tube ovari. Tapi kalau kita potong ovari ni, kita letak kat lelaki ni, tentu lelaki ni pun boleh bertelur. Dan ayam dia kena berjubur. Bila dia berjubur, baru dia boleh beranak. Kat situlah tahi dia berak kat situ, dia berkongkek pun kat situ, dan dia beranak pun pakai jubur juga. Tu yang ada filem yang seperti filem Paternity Leave yang pernah ditayangkan, drama-drama gay, bagaimana kalau lelaki mengandung dan dia beranak kat jubur. Jadi dalam filem tu banyak ditunjukkan bagaimana ayam berjubur hari-hari, beranak sekali kat situ ya. Jadi kalau ada masa boleh tengok filem ni, okey. Sekarang ni kita tengok binatang-binatang confirm dia adalah lesbian. Kita bermula daripada LGBTIQ. So kita bermula dengan binatang lesbian. Ni adalah dia punya black swan. Black swan ya. Black swan ni adalah binatang yang berbentuk angsa yang cantik ya, yang berwarna hitam, dan dia ni merupakan satu binatang yang homosexual ataupun lesbian. So black swan ni dia adalah binatang ada jantan, ada betina juga. Tapi yang betina ni dia akan suka dengan betina juga, dan dia akan banyak menghabiskan masa dengan betina. Dia ada anak, bila dia nak mengawan, dia pergi beli kat bank sperm. Macam lesbian, dia pergi beli kat bank sperm. Dia beli sperma dia dengan lelaki jantan, lepas tu dia mengandung, dia bertelur, dan dia besarkan dia besarkan anak dia bersama dengan pasangan lesbian dia. Seterusnya adalah penguin. Penguin ni pula dia very unik. Dia memang binatang yang kerap dikaitkan dengan homosexual kerana dia adalah binatang yang kadang-kadang betina dengan betina, jantan dengan jantan. Dia sama-sama. Yang jantan pun macam tu juga. Dia akan membela anak dia bersama dengan pasangan lelaki, dan begitu juga dengan betina, dia akan bela anak dia dengan betina. Okey, sekarang ni kita nak tengok binatang gay. Kalau binatang gay ni banyak lah ya. Memang terlampau banyak gay. Antaranya yang pertama sekali kita akan tengok ialah gajah. Bukannya Parti Azwan Ali parti gajah. Sebenarnya gajah ni merupakan binatang gay, homosexual. Ada di antara mereka yang berkahwin, ada di antara mereka yang melakukan seks bersama dengan pasangan betina, dan ada juga di antara mereka yang melakukan seks pasangan lelaki dengan lelaki, yang dinamakan sebagai homosexual. Mentangkan dia punya ding dong dia kan banana, dia kan pisang dia besar, jadi dia pun seronoklah jadi gay kan, betul tak? Bukan jadi-jadi, tapi semula jadi dia begitu, okey? Dan seterusnya adalah ziraf ataupun zirafah. Binatang yang panjang-panjang, yang besar-besar ni, confirm dia gay. Kat gambar ni saya bagi nampak dia sedang mating, berdua-duaan untuk melakukan seks. Dan nampak tu ada tak ujung dekat tengah-tengah tu, nampak tak? Ada gambar dia punya banana dia kat situ. Nampak ni, yang depan tu ada banana, yang belakang ni pun ada banana juga. So dia memang binatang homoseksual yang dijadikan Tuhan semula jadi. Tetapi ada juga di antara mereka yang bisexual, dan ada juga di antara mereka yang
straight, yang jantan betina. Okey. Terusnya tadi kalau kita tak nampak secara jelas, ini kita tunjukkan yang jelas. Kejap je saya tunjuk ni nampak ni kuda, nampak tu. Dia punya banana dia dengan banana dia. Ya, kuda banana dengan banana kat situ, jantan dengan jantan. Ini tak ada siapa yang suruh manusia tak boleh melatih manusia tak boleh melatih haiwan untuk menjadi homoseksual. Dia adalah diprogram sendiri oleh Tuhan untuk dia akan bekerja secara semula jadi sebab dia tidak memiliki akal fikiran yang cerdik dan pandai seperti manusia. Jadi Tuhan yang menjadikan begini, Tuhan yang program dia macam ni. Kalau kau ayam tu kau buatkan puki, belum tentu ayam nak main puki kan, tetap juga dia berjubur juga kan, sebab memang dah semula jadi dia berjubur. Okey, adalah binatang Raja Rimba. Raja Rimba tu apa? Adalah singa menawan keluarga bahagia. Tu adalah singa. Singa nampak ni. Kau tahu tak beza antara singa jantan dengan singa betina? Singa jantan dia punya ada jambang-jambang, dia rambu-rambu ramba kat kepala dia tu banyak. Kalau singa betina dia tak ada rambu ramba dekat kepala dia tu. Nampak ni dia sedang berdua-duaan berambu ramba di situ. He's a gay, ya. Ada singa yang gay, ada singa yang straight, ya. Kita kena belajar juga apa tu L. Kita dah tahu tadi L adalah lesbian, LGBTIQ, okay? So G adalah gay. So B adalah bisexual. Jadi saya tak payah tunjukkanlah binatang-binatang bisexual, sebab binatang-binatang bisexual ni banyak terlampau banyak binatang-binatang bisexual ni. Include babi. Babi adalah merupakan satu contoh binatang bisexual. Dia ada isteri dan dalam waktu yang sama dia ada suami. dia ada isteri dan dia juga ada pasangan dengan lelaki lain tu, sama seperti babi. Tapi ada beberapa lagi banyak binatang-binatang yang bisexual. So, bila kita dah tahu pasal LGBT, kita masuk pasal T. T adalah transgender. Transgender adalah merupakan satu singkatan daripada perkataan trans to transgender. Transgender ada dua. Satu transgender lelaki, satu transgender perempuan. Maksudnya, transgender tu maksudnya transformasi. Transformasi gender. Gender adalah jantina, lelaki ataupun perempuan. Kalau macam saja dia adalah transgender. Walaupun sekarang dia dah dapat IC sebagai seorang perempuan, tapi dia adalah merupakan seorang transgender, iaitu transformasi, tapi dia adalah transgender lelaki ke transgender perempuan? Transgender perempuan, sebab dia transgender perempuan. Sajat adalah transgender perempuan. Lucinta Luna adalah transgender perempuan. Maksudnya transformasi transgender. Gender adalah jantina, perempuan. Maksudnya transformasi jantina perempuan. Daripada lelaki dia transform, dia tukar menjadi jantina perempuan. Kalau pengkit, dia adalah merupakan transformasi jantina lelaki, transgender lelaki. Jadi ada dua. Jadi kita nak tengok apakah ciptaan Tuhan yang semula jadi untuk makhluk yang dicipta di atas muka bumi yang adalah transgender, merupakan hermaphrodite ataupun binatang-binatang transgender yang boleh tukar-tukar jantina dia. Seterusnya kita nak beralih kepada binatang-binatang yang transgender. Kejap dia jadi lelaki, kejap dia jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Sometimes dia ada dua-dua alat kelamin, iaitu hermaphrodite. Tapi hermaphrodite sometimes dia ada dua alat kelamin serentak. Ada kalanya dia mengikut masa. Kadang-kadang dia ada alat kelamin lelaki, kadang-kadang akan jadi alat kelamin perempuan. So binatang yang pertama kita akan cakap ialah tentang belut. Siapa yang pernah makan belut? Belut ni adalah binatang hermaphrodite. Hermaphrodite yang memiliki dua alat kelamin secara serentak, iaitu dia ada kedua-dua alat kelamin. Dia tak perlu berpasangan. Dia dengan diri dia sendiri dia boleh membiak. Tu 6 bulan dia jadi lelaki, 6 bulan dia jadi betina. Depends on dia punya keadaan situasi dia. Kita tengok kepada ikan, sebab ikan ni dia memang banyak, binatang-binatang dalam air ni dia memang banyak yang hermaphrodite. Antaranya adalah ikan parrotfish ataupun ikan
Ataupun ikan bayar, nampak ni warna biru-biru macam ni. Lagi satu, ikan bayar ni dia more kepada betina dengan betina. Dia seakan-akan lesbian. Tapi dia bukan lesbian sangat. Tapi dia adalah merupakan hermaphrodite. Dalam waktu yang sama, sometimes dia ada yang jantan juga. Tapi dia more kepada betina dalam satu masa kat situ. Jadi kalau macam ikan siakap ni, ikan bukan synchronous hermaphrodite ataupun hermaphrodite yang bergerak secara serentak. Maksudnya bahagian testis dengan ovarinya bergerak secara serentak tetapi mempunyai saluran yang berasingan dan dia biasanya mempunyai kitaran pembiakan tahunan yang sama. Itu namanya hermaphrodite synchronous hermaphrodite. Dan lagi satu, hermaphrodite yang popular adalah hermaphrodite sequential. Hermaphrodite yang seperti ini dinamakan berurutan, di mana ini adalah secara berurutan, di mana dia menghasilkan telur dan sperma pada peringkat yang berbeza dalam kehidupan dia. Maksudnya mungkin 6 bulan pertama dia buat telur, 6 bulan kedua dia buat sperma dia. Jadi, sama ke tidak dengan transgender? Sama. Kadang dalam hidup dia berapa tahun dia akan menjadi lelaki dan berapa tahun dia akan menjadi perempuan. Dan dalam waktu yang sama mungkin suatu masa nanti transgender juga boleh beranak, transgender juga boleh melahirkan anak. Jadi, dia boleh produce pada diri dia sendiri. Jadi, transgender ini juga dibuktikan melalui clinical, melalui sains dan teknologi, melalui medical, di mana dia punya biological dia adalah seorang perempuan tapi jasad dia adalah seorang lelaki. Jadi, secara khususnya mungkin dia memiliki DNA perempuan ataupun hormon perempuan. Dia menghasilkan hormon perempuan yang banyak, maka dia akan lebih tertarik untuk menjadi seorang perempuan dan meninggalkan dunia dia menjadi seorang lelaki sebab dia bukan seorang lelaki. Dan sebaliknya dengan pengkit. Tetapi oleh kerana binatang dia tak boleh buat sendiri, dia tak ada teknologi, maka Tuhan dah bagi siap-siap untuk dia. Supaya dia ada testis dan juga ovari. Tetapi bagi manusia, dia boleh mencipta. Jadi kalau binatang boleh terbang, kita tak boleh terbang sebab kita tak ada sayap, tapi kita boleh menciptakan alat untuk kita terbang. Bagi mereka yang suka makan siput babi ataupun membela siput babi untuk kecantikan, untuk kosmetik, siput babi ni kamu bela tak perlu berpasang-pasangan sebab siput babi merupakan binatang yang hermaphrodite. Begitu juga dengan cacing dan pacat. Nampak ni gambar pacat ni, takut tengok pacat kelintar ni. Ya. Saya kena tukar setting video sebab yang tadi punya filter tu dia hilang. Jadi tak apalah, pakai filter ni pun okey juga kan. Yang penting orang yang sama juga kan. Okey, tadi kita dah tunjukkan creation. Tuhan menjadikan alam semula jadi dengan binatang yang berkait rapat dengan LGBTIQ. Dan yang seterusnya kita nak bercakap tentang intersexual. Apa tu intersexual? Intersexual adalah mereka yang sebagai contoh, mereka dilahirkan tidak memiliki alat kelamin. Dia lahir memang sekali doktor keluar je tengok kat situ, dia tak ada alat kelamin. Tak tahu nak kata laki bukan laki, nak kata perempuan bukan perempuan. Jadi dia adalah intersexual. Jadi orang yang intersexual ni juga kita tak boleh diskriminasikan dia sebab kerana kita tak tahu, mungkin bila register nama lelaki tapi bila sebenarnya dia bukanlah orang yang ada jantina, dia berhak untuk menentukan jantina dia apa sebab dia memang intersexual. Mungkin dari segi dia punya biological dia pun tidak menunjukkan kepada dia punya struktur badan dia sama ada dia lelaki atau dia perempuan, maksudnya dia intersexual. Jadi binatang-binatang yang kita nak bercakap tentang intersexual ni dia tak banyak sebab binatang ni kebanyakannya adalah intersexual. Tapi cuma mungkin dia seakan-akan transgender tapi dia bukan transgender sebab dia dilahirkan macam transgender tu dia bertukar macam binatang-binatang hermaphrodite. Tapi kalau binatang-binatang yang intersexual ni dia lahir memang sejak dalam perut mak dia tak ada jantina. Jadi kita tak boleh nak katakan dia macam mana, tapi dia termasuk dalam golongan creature-creature yang LGBTIQ juga. Jadi yang seterusnya adalah Queer. So Queer ni apa? Queer ni adalah manusia yang kita tidak boleh menilai dia melalui luaran, not appearance. Dia punya appearance sama ada sometimes dia macam suka color rambut, ataupun mungkin dia suka pakai makeup, mungkin dia suka bergaya seakan-akan perempuan, ataupun yang perempuan suka bergaya seakan lelaki, dengan bertindik, dengan makeup ataupun dengan pakaian lelaki. So kita akan judge okay, you adalah pengkit, you adalah lesbian ataupun you adalah seorang
Yang lelaki pula dia adalah seorang gay ataupun dia seorang maknya ataupun dia seorang transgender. Bukan sebab kita tidak boleh menilai dia melalui luaran. Jadi tak semestinya orang yang lembut, orang yang bapuk, dia tak boleh kahwin dengan perempuan ataupun dia tidak melakukan seks dengan perempuan. Dia boleh juga melakukan seks dengan perempuan, dia boleh juga berkahwin dengan perempuan. Itu maksudnya tidak dinilai melalui luaran. Jadi anda jangan salah faham kalau ada orang berkata bahawa ada je yang lembut-lembut, telajak lembut ke, telajak gedik ke. Dia lembut juga tapi dia kahwin, dia ada anak, dia ada family. Okay, so kita tak boleh menilai orang melalui luaran dia lembut. Tapi kita menilai orang tu dia punya orientasi seks dia apa. Orang juga orang yang dia nampak lembut, dia nampak pondan tapi sebenarnya dia bernafsu kat perempuan. Itu adalah orang-orang yang Korea. Jadi jangan salah menilai. Dia ada LGBTIQ. So kalau kita tanya dekat luar sana tu, rakyat Malaysia, kalau kita tanya apa tu LGBTIQ, yang kita dengar cerita tentang dia punya meripik meraban dia, sambal peti ke, dia laknat ke, they don't know what is LGBTIQ. Jadi kita kena bagi pendidikan kepada mereka apa itu LGBTIQ supaya mereka faham dekat dunia ni bukan hanya lelaki dengan perempuan sahaja. Orientasi seks lelaki dengan perempuan. Jadi jangan kata, oh dia dah insaf, oh dia dah bertobat. Really? Awak sebenarnya bukannya tu, awak adalah seorang courier, ya. Jadi bagi mereka yang tertipu macam tu, ya. So kalau tanpa membuang masa, marilah kita tengok apa yang saya katakan tentang courier. Dan ada binatang-binatang yang courier, terutama sekali bab sotong menyotong di situ. Hinas adalah binatang yang seakan-akan harimau bintang. Dan hinas ni dia ada zakar. Kita kadang susah nak membezakan yang mana satu jantan, yang mana satu betina sebab dua-dua ada zakar. Tetapi zakar dia adalah berbentuk pseudo, iaitu merupakan zakar yang nampak macam zakar tapi dia bukan zakar. Tapi dia seolah-olah seperti penyamaran yang mengatakan dia adalah zakar, ya. Tapi sebenarnya dia adalah betina. Dia bergaya seperti lelaki ada zakar, tetapi dia adalah seekor betina yang menyamar. Tapi dia masih lagi jantan betina. Dan yang paling untuk senang untuk difahami, untuk kurir-kurir ni memang daripada dulu lagi dia bak sotong menyotong. Apa saya kata sotong adalah binatang kurir? Sebab sotong ni dia ada jantan betina. Tetapi bila dalam musim mengawan, biasanya sotong yang besar ni dia akan mengawan banyak betina-betina. Tetapi bagi sotong yang kecil, yang badan saiz dia kecil, dia tak akan dapat mengawan sebab dia kecil. Jadi dia terpaksa kena menyamar seakan-akan seperti sotong betina dan dia akan bergerak dengan sotong betina, berjalan dengan sotong betina. Selepas itu dia akan melakukan seks bersama sotong-sotong betina. Jadi sotong yang jantan yang besar tak dapat detect bahawa dia telah melakukan seks dengan sotong-sotong betina. Jadi sama juga seperti kurir. Sometimes manusia nampak macam bapuk-bapuk, macam pondan, macam lembik-lembik, macam lembut, kan? Telajak ke, tapi sebenarnya lembut dia bukan seorang pondan, bukan seorang gay, tapi dia adalah seorang kurir. Jadi tidak boleh menilai seseorang itu melalui luaran dia, tetapi biological sexual dia. Ada yang bertanya kepada saya, itu binatang, bukannya manusia, ya. Tapi sebenarnya Tuhan menjadikan binatang ke, manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi mustahil kalau bagi Tuhan untuk tak bagi apa yang diciptakan. Dia yang menciptakan, bukannya jadi dengan sendiri. Tapi manusia ni adalah yang disuruh untuk menjadi ketua kepada dunia ni di bawah Adam and Eve, yang menjadi orang ketua, ya, kepada dunia ni. Dia akan menentukan dunia, bulan, bintang, matahari, semua dia yang akan kita adalah anak kepada Tuhan. Manusia kena lebih daripada binatang. Bila kita bercakap binatang boleh terbang, manusia belum boleh terbang, tapi manusia naik kapal terbang. Mungkin suatu masa nanti manusia boleh terbang. Binatang boleh melompat, maka manusia boleh melompat. Manusia boleh main nonok. Yang babi, macam babi.
Babi, jadi manusia pun boleh juga jadi macam babi tu kan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahawa manusia tu harus lelaki dengan perempuan. Ya? Jadi sebenarnya pendidikan untuk LGBTIQ tu supaya you faham mengenai ketuhanan atau menjadi seorang doktor atau menjadi seorang pemerintah. Sedangkan kamu sendiri tidak tahu siapa yang menciptakan kamu. Tuhan kamu pun kamu tak tahu. Lepas tu, kamu tidak melihat alam sekitar, alam sekeliling kita ni. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang menjadi contoh dan teladan kepada manusia juga. Kalau kamu makan udang. Ni udang. Udang ni ada nono. Udang ni ada pok tak? Mana pok dia? Kalau dia kata lelaki, dia kata perempuan, tidak. Dia melakukan seks bukan hanya mesti kena ada ni masuk sini ataupun ini bercantum. So many cara yang berbeza-beza. Kalau you nak menghina LGBTIQ ataupun you nak bercakap tentang satu perkara tentang LGBTIQ, cannot do this, cannot do that, sebenarnya awak sepatutnya malu kepada LGBTIQ. Sebab LGBTIQ mereka tidak pernah salah, sebab mereka memang dilahirkan daripada kecil lagi begitu. Tapi cuba kita tengok dekat Malaysia ataupun dekat luar negara lah, mana-mana kamu berzina, bukan Islam lah, kalau orang Islam dia ada mahkamah syariah dia, kamu berzina hari-hari, you melakukan berzina hari-hari. Sedangkan dalam kitab mengatakan berzina juga adalah perkara yang ditegah, dilaknat ataupun direjam sampai mati. Itu dalam perjanjian Taurat lah, itu kitab Taurat. Dan lagi satu adalah mereka-mereka yang janda. Janda-janda. Kita bukannya satu agama yang akan pro kepada mak janda. Kita bukan menghina mak janda. Kita tidak menghina mak janda. Tetapi kita bukannya agama yang kuda yang mana tuan senangi. Bukan. Kita tidak, ataupun abang pilih yang mana, perawan atau janda. No. For the Christian, we not that thing. Kita kena faham, agama Kristian tidak pernah mengalu-alukan janda ataupun duda. Ya, kita adalah agama yang tidak bagi bercerai. Kahwin tak boleh bercerai. Barang siapa yang kahwin, bercerai dan suami dia masih hidup dan perempuan tu kahwin lagi, itu dianggap sebagai zina. Begitu juga dengan suami. Kalau dia kahwin, dia bercerai dan dia kahwin lagi dengan perempuan lain, itu dianggap zina. Tetapi zaman sekarang ni, berapa ramai orang yang kahwin cerai. Tapi kamu tidak pernah menilai mereka, nak rejam mereka ke, nak bunuh mereka ke. Bagi mereka, benda tu biasa. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni, you boleh kahwin cerai 10 kali pun you kahwin cerai. Bagi yang anda yang dekat luar sana yang bukan agama Kristian, mungkin anda akan kata, agama you boleh berpoligami. Agama Kristian tak boleh berpoligami. Ya, itu adalah zina. Kahwin 2 zina, kahwin 3 zina. Ya. Dan agama Kristian juga tidak membenarkan mak janda untuk kahwin lagi, kecuali kalau dia kematian suami. Apabila suami dia mati, baru dia boleh kahwin lagi. Kalau tidak, tak boleh. Sebab agama Kristian bukan agama you all. Agama Kristian adalah sejak daripada Adam sampai ke Paulus, Abraham, Moses, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul lain tidak pernah berkahwin dengan mak janda. Rasul tidak pernah berkahwin dengan mak janda. Tidak ada satu pun rasul yang kahwin dengan mak janda. Dan tidak ada satu pun rasul yang menceraikan isteri dia untuk menjadi janda. Ya, kita jangan ikut agama jiran sebelah. Saya faham agama jiran sebelah dia lain. Dia punya isteri dia semua mak janda, saya dengar kan. Lepas tu ada pedofil lagi. Dia main dengan budak kecil. Saya tidak menghina, tapi kita mendengar cerita jiran sebelah kita tentang dia punya rasul dia. So, untuk agama Kristian, kita tidak boleh percaya bahawa dia adalah rasul. Dekat dunia ni, kita tak dibenarkan untuk berpoligami. Dan dekat dunia ni, pedofil ataupun main budak kecil tidak dibenarkan. Kat Malaysia pun tak bersetuju kahwin dengan budak kecil. Budak kecil tak boleh kahwin. Kucing ke, anjing ke, yang budak bayi yang masih lagi kecil tu, kucing kecil pun dia tak pandai cek jantan lagi. Tunggu dia besar, tunggu sampai dia besar, baru dia boleh cari laki. Ayam pun macam juga. Ayam kecil-kecil pun ayam tak cari laki lagi. Tunggu cukup masa, baru dia dengan sendirinya dia akan mencari laki. Jadi, kita
untuk agama Kristen kita tidak pernah menganggap bahawa itu adalah rasul. Saya tak boleh percaya yang dia adalah rasul ya. Itu mengikut agama masing-masing ya. Tapi kita mengetahui bahawa kalau dia nak menghakimi tentang LGBTIQ, that means kita menghakimi. Jadi agama Kristen ni judge not. Janganlah kamu menghakimi orang sebab orang akan menghakimi you. Jadi bila you menghakimi LGBTIQ, semua orang minat nak baca agama you. Semua orang minat nak baca kitab you. Semua orang minat nak baca hadis you. Sahih Al-Bukhari. Saya pun tahu cerita Sahih Al-Bukhari. Bergeng-beng lagi ke situ. Tapi saya bukan nak menghina. Tapi kita nak belajar apa? What that thing? Bergeng-beng dengan janda-janda. Kita tak boleh. Ya, kita menghakimi. Ya. Bila orang bercakap mengenai kita pun nak belajar tentang apa dia cakap tu. Kita nak mengetahui tentang bagaimana agama dia. So agama dia lah, kenapa dia pedofil, kenapa dia mengaku dia rasul tapi dia pedofil. Sedangkan pedofil ni dekat dunia tak boleh. Ya, memang tak boleh. Pedofil memang semua agama Kristian memang tak bagi pedofil. Pedofil itu adalah perbuatan jin dan setan. Ya. Bukan setakat pedofil je yang saya dengar yang kita agama jiran kita. Kita bukan nak menghina, saya tidak menghina, tapi kita dengar, saya selalu tengok dekat dalam TikTok, media sosial sekarang ni meluas. You boleh tengok kat TikTok, beramai orang bercakap. Dan dia orang kata dia punya rasul dia pun bergeng-beng dengan janda-janda. Dia kan bini dia semua janda. Jadi 11 orang tu dia bergeng-beng, berserentak. Geng-beng tu, geng-beng. Geng-beng tu maksudnya group set. Dia kata, betul ke? Dia kata betul. Dan dia buka lagi Sahih Al-Bukhari ya? Hadis Sahih Al-Bukhari. Macam mana menjadi seorang rasul bergeng-beng? Tak pernah dibuat orang ya? And then no, I minta maaf kalau I tidak menghina. Tapi untuk orang Kristian, kita tak percaya. Kita tak mengatakan dia sebagai seorang rasul. Kalau tak ada rasul buat macam tu, okay? Jadi awak nak percaya, silakan terus percaya. Kita tidak. Agama adalah kebebasan untuk beragama. Dan orang yang beragama tu kena belajar betul-betul, kena mengkaji betul-betul. Jangan menuruti tanpa you mengkaji, okey? Bersyukurlah bagi awak yang dekat Singapura kat situ negara kelas pertama kan. Tapi sayangnya negara kelas pertama, ketika Sajat diburu nak lari kat situ, kenapa dia tak boleh bantu Sajat Kenapa dia tak boleh bantu Sajat untuk hantar ke, walaupun saya faham Singapura tu negara kecil kan, dia tak boleh nak menampung banyak pelarian. Tapi kalau dia negara kelas pertama, mesti dia ada satu bentuk akan membantu hak asasi manusia kan, untuk dia hantar ke Australia, ke New Zealand, ke Amerika, ke London ke kan. Manalah tahu pokok dekat Malaysia ni ada mereka-mereka yang kena tangkap situ hanya kerana mereka menjadi LGBT, hanya kerana mereka yang dilahirkan sebagai LGBTIQ. Jadi ada tempat dia boleh jalan kaki, dayung sampan pun sampai dekat Singapura tu. Boleh dia mendapatkan apa ni, macam Sajat buat macam tu. UNCHR. Lari kat situ. Sementara tu dia boleh dapatkan kat UNCHR dan dia mencari asylum untuk dia pergi dekat Malaysia ni masih lagi tak boleh lagi kan. Bukan tak boleh. Macam yang saya dengar tu, dia kata yang ada dekat dalam masa kumpulan 1975 tu, apalah awak Mat Saleh ni, janganlah berjuang atas pentas. Dia cakap kalau nak buat pun datang kat Malaysia, datanglah. Tapi buat dan diamlah, duduk kat hotel ke, buat kat hotel ke. Oh my god. You nak mengajar orang buat, tapi jangan, you ingat agama Kristian ni apa? Nak mengajar orang berbuat bohong ke situ kan? Nak buat dosa berbohong-bohong, mungkinlah mungkin you boleh amalkan untuk you punya agama you. When you nak berzinah ke, you nak buat apa, you senyap-senyap ke situ no. Tapi agama Kristian, don't be hypocrite. Hypocrite itu adalah munafik. Munafik, 3 perkara yang orang Kristian tak akan boleh masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Iaitu pertama sekali, kalau dia bunuh diri. Bunuh diri tak boleh, ataupun bunuh orang tak boleh. Dan yang ketiga adalah munafik ataupun hipokrit. Dia berjubur, kata tak mengaku berjubur. Dia berzina, tak pernah mengaku dia berzina. Itu munafik. Jadi yang lain tu you buat je lah apa you nak buat pun, confirm kau boleh masuk syurga
Jadi tak boleh lah buatlah senyap-senyap dia cakap kan. Janganlah kita kecoh kan. Tu nampaknya siapa? Lah, dah lah buat benda Allah mati tu mengajar menipu lagi. Kena jadi diri sendiri Saya tidak menghina agama you, but you kena menilai sendiri Kita manusia ni ada otak, ada akal fikiran Kita tak boleh paksa orang untuk beragama Tapi sebab tu saya tak mau bercakap pasal agama. Sebab bila kita cakap pasal agama, nanti kita akan menghakimi orang lain menghakimi orang lain dan kita akan sentuh part-part yang sensitif kat situ. That's why I don't want to talk about the religion. Tapi satu masa nanti saya akan bercakap mengenai agama tapi mengikut ajaran Kristian Kalau saya bercakap, saya boleh nak bercakap pasal LGBTIQ, nak bantu mereka, nak tunjukkan jalan untuk LGBTIQ di dalam agama Islam itu. Boleh, saya tahu, saya banyak tahu. Saya rasa saya boleh bagikan bukti lagi kat situ. Siapa Nabi Muhammad itu, adakah Nabi Muhammad tu homoseksual ke atau bukan homoseksual ke? Apa yang Nabi Muhammad buat, apa yang para sahabat dia buat, apa yang para khalifah dia buat, apa yang mereka-mereka yang mengumpulkan mengumpulkan hadis ataupun Al-Quran yang ditulis balik, yang diedit balik, yang ditulis balik, yang diedit balik. Itu semua kita tahu. Kita agama Kristian, kita ada bukti sebab dia Muhammad itu lahir sekitar tahun 570 selepas Masihi. Jadi kita semua ada bukti tu. We have all those proof kat situ. Jadi kita tahu semua benda tu. Cuma bagi saya, kita tak suka nak campuri urusan keagamaan orang lain. Tapi kalau you nak tipu, tak payah tipu lah sebab kita memang ada bukti tu. Di mana banyak benda tapi saya tak begitu. Sebab bagi saya boleh nak cakap dan mungkin awak pun mungkin kalau dengar saya cakap pasal agama Islam you kat situ pun you boleh pakai tu. Tapi saya tak mau. Sebab buat apa kita nak sibuk bercakap pasal keagamaan orang lain kan, sedangkan bukan tanggungjawab kita kan. Kita bercakap pasal agama Kristian kita sebab kita duduk kat Malaysia. Kita kena, macam tadi saya kata, mak janda. Awak sebenarnya jadi janda, jadi duda, kahwin cerai, berzina hari-hari. And you tak rasa malu ke kepada LGBTIQ untuk orang Kristian? Yang you buat benda-benda tu semua tapi you nak mendiskriminasikan LGBTIQ. Sedangkan mereka tidak ada kesalahan apa-apa. Mereka memang dilahirkan sejak dalam perut mak dia lagi macam tu. Tapi awak jadi janda ataupun awak jadi duda atau awak bercerai ataupun awak berzina bukan dalam perut mak awak jadi macam tu. Tapi kehendak hati you sendiri. Tapi kita sebagai orang Kristian dan kita tidak boleh menghakimi dua seorang sebab orang Kristian bukannya orang yang menghakimi dua seorang yang sibuk busybody pasal dua seorang. Bukan. Kita bukan diajar untuk busybody. Dan mereka pun bukannya dosa dan pahala yang menentukan mereka akan ke syurga atau neraka. Sebab syurga dan neraka bagi orang Kristian tu satu bentuk yang berbeza dengan kefahaman agama jiran sebelah kita. Ataupun agama-agama lain. Buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Itu agama diorang. But untuk agama Kristian, it's not that thing. Semua orang berhak untuk berbuat dosa. Dan semua orang berhak untuk berbuat pahala. Dan semua orang berhak untuk masuk ke dalam syurga. Sebab Tuhan tidak menjanjikan bahawa something you buat sebab itu adalah kasih sayang dan berita kabar baik yang diberikan oleh Jesus Christ. Tapi dah sampai masanya untuk awak yang dekat Malaysia, you kena sama-sama support untuk LGBTIQ, untuk mereka yang beragama Kristian. Sebab ini melibatkan tentang masa depan dan agama kita. Melibatkan tentang kita punya kepercayaan dan kasih sayang kita kepada Tuhan. Kamu berbuat dosa, itu masalah kamu. You nak buat dosa ke, you tak mau buat dosa ke, terserah, bukan urusan saya. Tapi kenapa harus mendiskriminasikan orang yang tidak bersalah? Jesus Christ pun tidak pernah beristeri. Maryam pun tak pernah bersuami. Jadi Tuhan tak pernah kata bahawa mesti lelaki dengan perempuan. Sebab Tuhan jadikan dia maha berkuasa. Suka hati dia nak jadikan apa sekalipun. Dia nak jadi makan monyet ke, nak jadikan ayam berjubuk hari-hari ke. Dia kata, okey, itu ayam ada ovari, ada testis. Dia tu jantan betina, awak dua-dua lelaki kat situ. Tapi sometimes ayam pun berjubur lelaki dengan lelaki kat situ. Dan yang paling penting kita ambil ialah berjubuk.
Dia berjubuk ke main pepek? Berjubuk ke main pepek? Jadi kalau dia berjubuk, kenapa manusia tak boleh berjubuk? Kalau binatang boleh main main apa? Main normal, main konik masuk dalam tu, konik masuk dalam karipap tu. Binatang pun buat juga. Boleh je. Understand? Yeah, that is the thing, something like what I said. Sebagai orang Kristian, you kena bantu, you kena tolong dia orang. Itu melibatkan masa depan you, anak-anak you, your family. Kita hidup kat dunia, kita akan meninggalkan dunia. Tapi bagaimana dengan orang yang kita tinggalkan? Adakah kita dah siap kerja kita untuk mereka hidup bahagia setelah ketiadaan kita? Adakah kita akan melihat mereka jadi sengsara sebagaimana kita dulu merasakan kesengsaraan itu? Mungkin awak tidak berada kat tempat itu sebab tak boleh rasa. Tapi kalau saya sepak muka awak, kena batang hidung awak sendiri tentang janda, duda dan juga something like berzina, you tak rasa malu ke? You tak rasa malu besok kalau kita jumpa ayah, bukan kau seorang anak dia, tapi aku juga anak dia. Maksudnya macam tu, kita adik-beradik. Ya, adik-beradik. Kita agama Kristian umpama adik-beradik. Satu bapa. Bapa kita adalah bapa di syurga. Dan kalau kamu nak menindas satu adik-beradik kamu sendiri, sedangkan yang adik-beradik yang kamu rasa kamu betul, tapi pada pandangan Tuhan, you pun melawan kepada bapa. You pun buat benda yang bapa tak suka. You berzina, you buat anak haram, you melontek. Biasanya kalau berzina ni, walau yang baru-baru ni kat Malaysia, berzina berjilbab lagi. Saya dengar. Buat anak haram lagi. Lepas buat anak haram, bunuh lagi, gugurkan lagi kat situ. Buat kat kebun kelapa sawit tu kan dia buang janin dia kat situ. Understood? Itulah sebabnya kenapa Tuhan tak bagi berzina dan Tuhan tak suka perbuatan zina tu. Tapi itu ada dosa dan pahala adalah terserah kepada manusia. Saya tak boleh nak kata tak boleh. You ada hak untuk buat dosa. Faham? That's what I said lah. Itulah pendidikan kita untuk hari ini. Mungkin kalau saya ada idea lagi, kita akan come up dengan perbicaraan yang lain, okay? But at this moment, sampai sini. Tapi kalau seandainya apa yang saya katakan tadi tu menyinggung perasaan anda kat luar sana, anggaplah benda ini sebagai satu pendidikan, ya? Kalau saya nak kena cakap tentang agama Islam, you bagi I juta-juta. Bagi juta-juta, bagi bilion, okay? Saya bekerja untuk bagi jalan. Saya boleh cakap tentang agama Islam, untuk bagaimana nak buat dalam agama Islam. Tapi saya bukan orang yang bertanggungjawab untuk agama Islam itu. Saya bertanggungjawab untuk agama saya, agama Kristian. Ya? Jadi, saya bercakap untuk agama Kristian dan juga bercakap untuk LGBTIQ yang saya rasa kalau kita tengok dekat jiran sebelah kita pun, Singapura pun dah meluluskan. Sama juga Akta 377. Dekat Malaysia ni pun kita pakai Akta 377 juga. Yang diwarisi oleh kerajaan British, ya. Dan mahkamah sivil ni adalah untuk semua bangsa, semua agama, semua kaum. Jadi dia bukannya mahkamah syariah, ya. Jadi bagi saya kena fikirkan benda ni, ya, supaya kita jangan jadi satu negara yang dibenci, ya. Sebab bila you ataupun sebuah negara yang ketinggalan zaman, yang tak relevan, yang menindas orang terang-terangan, ya, depan mata you menindas mereka yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Saya dah buktikan semua tadi tu. Okay? Jadi, okay lah. So, saya pun dah tak ada idea lagi, ya. Nanti kalau ada idea lagi, kita makan-makan sambil kita bercerita. Jadi, ada jugalah kan konten-konten nak buat dekat I punya channel. Sampai berjumpa, di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wadisa, untuk anda semua. Bye! Sampai tak ingat makan apa. Udang, dah lah. Esok. Jumpa lagi, ya. Sekejap, nak habiskan. Dah.